Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pemula bicara. Persembahku pemuka cerita. Yang berbahagia Datuk Zahida binti Zarihan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Walaupun dia tidak ada di sini, tolong berikan tepukan yang gemuruh adik-adik. Tiga orang wakil ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Puat bin Zarkashi, Yang berbahagia Datuk IR Dr. Sheikh Husin bin Maidin, dan yang berbahagia Datuk Johan bin Abdul Aziz. Yang berbahagia Datuk Nurul Amal bin Muhammad Fauzi, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia juga Saudari Asuma Bibi binti Muhammad Salih, Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Hajah Siti Hawa binti Abu Hassan, Bendahari Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Muzana binti Muhammad, Ketua Pergerakan Puteri UMNO, Ketua Penerangan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Nur Ain binti Rahman, Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Salbia binti Sari, Timbalan Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Barisan Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Puteri Negeri-Negeri, Ketua-Ketua Puteri bahagian di seluruh Malaysia, naib-naib PSU dan semua para perwakilan adik-adik yang saya kasihi sekalian. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul, bersua bersama dalam sesi perbahasan dalam merangkumi suatu perkara yang sangat mustahak dan mencari solusi. Mengangkat cadangan dan sama menyuarakan apa jua pandangan demi memastikan rakyat terbela dan terjaga. Saya Sharifah Lydia binti Sharif Dandan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Kota Marudu, mewakili Pergerakan Puteri UMNO Negeri Sabah, membawa usul ekonomi pada petang ini. Pada tahun lepas, kami diberi peluang untuk membawa usul pendidikan. Susulan itu diucapkan terima kasih atas beberapa perkara yang telah diselesaikan dan paling utama di UMNO Sabah. Diangkat dengan pelantikan Yang Berhormat Datuk Muhammad Al-Amin sebagai Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Jelas dan nyata, pentas ini bukan pentas biasa-biasa, tetapi pentas terbaik untuk anak muda. Tepuk tanganlah adik-adik untuk UMNO Sabah. Memenuhi undangan selaku pembahas, saya terlebih dahulu merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih khususnya kepada Ketua Puteri Negeri Sabah iaitu Datuk Fadilah Sabri kerana memberi peluang kepada saya dan juga Puteri UMNO Sabah, di mana kamu? Kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk membahas usul ekonomi yang secara dasarnya adalah menjadi perkara tunjang dalam membina sebuah negara yang maju serta progresif. Kesemua elemen yang akan dibahaskan nanti bermatlamat agar negara pada hari ini sentiasa berada dalam landasan terbaik dalam membela nasib rakyat. Justru perlunya ada usaha-usaha mengambil kira
perancangan ekonomi dalam masa jangka panjang dengan mengetengahkan beberapa cadangan yang saya akan bahaskan satu persatu selepas ini. Seperti yang dinyatakan oleh Timbalan Presiden semalam, jelas pandemik COVID-19 yang berpanjangan termasuk yang paling jelas adalah berkaitan perut kita semua, yang berkait dengan ekonomi. Tidak selesai di sini COVID ini, ditambah pula krisis kuasa yang mencengkam kita semua. Oleh demikian, pada hari ini Pergerakan Puteri UMNO Sabah mengangkat 3 usul ekonomi. Pertama, bantuan sara hidup pasca COVID-19, pemilikan rumah dan Sabah Maju Jaya. Sebenarnya usul utama adalah on-off KWSP, tetapi telah diluluskan semalam. Justru kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, yang berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk kesekian kalinya. Beri tepukan yang paling gemuruh adik-adik. Para perwakilan sekalian, soal kelangsungannya hidup dan ekonomi merupakan perkara yang amat penting pada pasca COVID-19. Majoriti rakyat memerlukan pelbagai bentuk bantuan dan inisiatif segera daripada kerajaan untuk memulakan kehidupan seperti sedia kala. Kita akui bahawa kerajaan telah menyalurkan pelbagai bentuk kewangan kepada rakyat sepanjang pandemik COVID-19. Namun malangnya, bantuan-bantuan tersebut kelihatan tidak mencukupi dalam membantu rakyat memulihkan ekonomi keluarga masing-masing pada hari ini. Justru, kerajaan seharusnya mencari inisiatif lain dalam menangani isu ini secara lebih berkesan. Penstrukturan semula bantuan kewangan seperti BRIM semasa era pemerintahan Barisan Nasional dahulu amatlah wajar dipertimbangkan kerana ianya meliputi bantuan kewangan kepada semua lapisan masyarakat. Para perwakilan sekalian, jika dilihat di negeri Sabah, pada hari ini terdapat pelbagai jenis projek perumahan telah sedang dan akan dibina. Kuantiti yang banyak ini malang sekali, majoriti tidak datang dengan tanda harga yang murah ataupun mampu milik bagi semua rakyat, terutamanya golongan muda maupun golongan kelas B40 dan sebahagian M40. Pengambilan tanah-tanah kampung tradisi oleh pihak kerajaan maupun swasta telah menambah kepada permasalahan kekurangan tapak untuk membina rumah persendirian bagi rakyat khususnya di Sabah. Idea untuk membuka tanah perkampungan baru juga adalah kurang relevan dengan mengambil kira nilai komersial tanah-tanah yang diambil tersebut yang sudah tentu menyukarkan pihak kerajaan untuk membenarkannya. Besar harapan kami Puteri UMNO Sabah untuk melihat agar lebih ramai rakyat, terutamanya golongan muda, mampu memiliki rumah sendiri untuk mendapat kehidupan yang lebih selesa di samping keluarga tercinta. Justru Puteri UMNO Sabah pada hari ini mengusulkan agar kepimpinan parti melalui Kerajaan Persekutuan maupun Kerajaan Negeri Sabah yang mana kita adalah sebahagian daripadanya berbincang dengan pemaju perumah, terutamanya bagi perumahan yang dibina oleh GLC ataupun yang melibatkan kerjasama antara GLC dan pemaju swasta untuk menawarkan diskaun ataupun harga mampu milik kepada rakyat, terutamanya golongan muda. Sebagai contoh di Sabah, projek perumahan Prima yang dibina di beberapa daerah seperti Kota Kinabalu,
Beaufort, Kota Marudu dan Sandakan oleh Perbadanan Prima Malaysia yang merupakan GLC Kerajaan Persekutuan dan Residence B21 yang terletak dalam Parlimen Sepanggar dibina oleh Kota Kinabalu Industri Park KKIP Sendirian Berhad yang merupakan GLC Negeri Sabah. Adik-adik dengar sejarah yang berada di Semenanjung ini memang khususnya kepada Sabah. Layan sejarah kamu adik. Sebab kamu terlampau sunyi. Usul ini jika diketengahkan tidak mustahil boleh direalisasikan. Permintaan ini sama seperti mana diskaun yang diberikan oleh pemaju kepada pemilik rumah lot Bumi Putra iaitu lebih kurang 5% daripada harga belian rumah dan boleh ditambah baikkan dengan belian tanpa deposit. Mengekalkan rebate duty stamp bagi harga belian rumah berharga RM500,000 ke bawah dan yuran guaman percuma. Yang terakhir sekali adalah Sabah Maju Jaya. Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ menggariskan 3 teras utama untuk membangun negeri Sabah pada tempoh 2021 sehingga 2025. Pertama adalah memberi fokus kepada pertumbuhan ekonomi iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan. Kedua, membangun modal insan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Struktur geografi bumi Sabah adalah campuran kawasan pantai, pergunungan dan hutan hujan tropika yang bertulang ke belakangkan banjaran Croker. Keperluan jaringan infrastruktur yang baik merupakan satu cabaran besar yang perlu diatasi oleh kerajaan negeri dan tentunya memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi di setiap pelosok negeri. Apabila bercakap mengenai ekonomi, kita tidak boleh lari daripada fakta bahawa ia berkait rapat dengan jaringan infrastruktur terutama jalan raya yang menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar. Tanpa jaringan infrastruktur yang baik, maka adalah mustahil untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi menurut Pelan Pembangunan SMJ. Oleh hal demikian, Kerajaan Negeri Sabah melalui Timbalan Ketua Menteri yang merupakan Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Panglima Bong Mukhtar bin Radin dalam sidang Parlimen baru-baru ini telah membahaskan keperluan bagi Kerajaan Persekutuan membuat pendekatan baru bagi memajukan pembangunan negeri Sabah, antaranya cara dia berucap tu memang yang selamba-selamba sejak dia begini. Kementerian Kewangan ni adalah Kementerian Kerja Raya. Perlu memberi pengiktirafan kepada Kerja Raya Negeri Sabah dan Sarawak sebagai agensi teknikal bertauliah. Maksudnya, berilah mandat itu kepada kami di Sabah. Betul tidak? Berilah kepada kami. Apabila berilah peluang kepada Sabah ataupun Sarawak mengurus sendiri ekonomi yang berada di Sabah. Kedua, peruntukan pembangunan tahunan bagi negeri Sabah dan Sarawak tidak boleh disamakan dengan negeri-negeri yang berada di Semenanjung Malaysia. Tak kita boleh sama. Kadang-kadang kalau di KL ini bagus sejak jalan rayanya kan smooth sejak. Kalau kami banyak dia punya itu adik pandai kau melawan juga kau kan? Atar faktor keluasan kedua-dua negeri. Ketiga adalah peruntukan pembangunan tahunan sebanyak 5 bilion. Dengar kamu berapa? Banyak betul 5 bilion itu. Kadang-kadang dah habis ini tahun, dibawa lagi tahun depan. Jadi bakinya di mana sudah Datuk Fadila? Sebab beliau menjaga kerja raya. Beliau, dia tahu semua tu. Perlu diserahkan terus kepada Kerajaan Negeri Sabah atau Sarawak bagi membolehkan kedua-dua negeri ini merancang sendiri pembangunan tanpa perlu kelulusan Kementerian Kewangan maupun Kementerian Kerja Raya yang berada di sini. Sudah dibagi 5 bilion itu sama kami. Nak pandai-pandai lah kami buat pembangunan kami di Sabah. Macam juga di Sarawak itu. Jadi supaya rata kamu jalan raya di sini, rata juga jalan raya kami di sana sampai di dalam kampung kami. Untuk pengetahuan kamu, kalau kami ini macam
Dah payah Libaran pun berapa dia punya cawangan. Kota Maruduk, Kudat, Tuaran, Papar, Keningau, Pensiangan, Sepanggar. Lah ada tu Silam. Sempurna, mana sempurna? Kalau kamu masuk di kampung-kampung kami, 200-300 cawangan ai sandi kamu jalan rayanya. Kalau kereta kamu kancil sejak, nduk neng, satu hari ndak kamu habis 300 cawangan nak. Bukan sikit-sikit cawangan kami. Itulah makanya 5 bilion itu ai tolonglah kami sejaklah yang urus. Anak cantik jalan raya kami senang kami jumpa kami punya ketua-ketua cawangan. Betul kan ndak? Kan? 5 bilion banyak boleh dibuat. Sekolah-sekolah, masjid, surau. Macam kami baru-baru ni Johor, gembira betul kami tengok jalan rayanya. Cantik-cantik tengok kami bilang jalan rayanya. Tar itu sampai masuk di dalam kampung. Kami punya kampung, Datuk. Macam mana kampung kita, Datuk? Jalan rayanya, masih lagi gravel, kami panggil gravel. Masih lagi batu-batu. Bukan ada semen. Bulan kena bilangnya. Nah. Adik-adik, justru kami Puteri UMNO Sabah menyokong penuh cadangan Datuk Seri Panglima Bung Muhtar yang kami cintai. Di mana dia akan apa kabar dia? Mudah-mudahan dapat kami jumpa dia hari ini. Dan mengusul agar tindakan dan keputusan segera dapat dibuat oleh agensi kerajaan yang terlibat bagi membolehkan infrastruktur negeri Sabah dibangunkan setanding dengan negeri-negeri lain yang berada di Semenanjung dan seterusnya dapat meningkatkan ekonomi rakyat dan negeri Sabah keseluruhannya. Mau habis sudah. Inilah ini. Sebagai kesimpulan, ya, lawat kamu datang kami layan kamu. Kami menginsafi tentang keadaan rakyat saat ini. Dengan kos sara hidup yang tinggi dan berhadapan dengan berbagai bebanan, sewajarnya kerajaan perlu peka dan mencari apa jua solusi dalam membela nasib rakyat yang terbeban. Rakyat saat ini bertungkus lumus membina kehidupan yang lebih baik, sehingga ada di kalangan rakyat yang melakukan lebih daripada satu pekerjaan untuk menampung keperluan kewangan keluarga. Sehubungan dengan ini adalah amat wajar segala usul serta cadangan yang telah dibahaskan diambil perhatian dan disegerakan untuk dilaksana. Menyedari dari hakikat sebuah keluarga Malaysia, sekali lagi berikan tepukan gemuruh kepada Perdana Menteri Malaysia kita. Semoga beliau kekal menjadi Perdana Menteri Malaysia kita. Aduh, sayang betul nak terjumpa dia tadi kan. Yang menjadi teras dalam membina sebuah negara bangsa, ianya amat unik dan ke arah itu perlu ada sentimental kebersamaan untuk kita sentiasa bersama-sama bantu-membantu baik ketika susah dan senang. Seperti kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Mendengar denyut nadi rakyat serta merasai kesusahan yang mereka alami, seterusnya mencari solusi terbaik adalah kewajipan buat kita semua. Marilah kita berusaha secara istiqomah dan sentiasa berdoa agar apa jua yang telah kita usahakan serta rencanakan mendapat kemudahan darinya untuk terlaksana. Kita percaya tiap usaha yang disertakan dengan niat yang baik akan menghasilkan kejayaan yang manis. Saya mau bagi 3 pantun dalam bahasa Bajau juga. Jadi adik-adik yang berada di Semenanjung, layanlah saya. Amun pedang kok bakat tubuh, harapan akan sembuh. Amun seritaku bakat ataibi, nusuk 10 jari mohon dimaafi. Manuk-manuk pipit, manuk-manuk kedidi. Bana, petapu tak singa, pohon ara.
Semati tiu amno tak dia matai be. Bulat titikan pasti kau berjaya. Satu lagi. Terima kasih kepada Doktor Mas, dia yang bagi saya ini pantun, saya translate pergi bahasa Bajau. Doktor, where are you? Oh, tu Nadia. Sabah negeri tak dia bayu. Negeri menarik lagi bergaya. Putri Sabah sedia membantu agar Sabah maju kok jaya. Wa akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.